Serius lah Budi nak keluar daripada industri ni. Astaghfirullahalazim. Jangan tinggalkan kami Budi, jangan. Shush. Lagu intro ni kan, setiap kali I pasang kan, memang ni je lagu yang macam sesuai untuk macam pemula lah, introduction. Tetamu you pun dah menari dah ni. Semua yang datang kan mesti menari. Sebab irama dia macam ni kan, best kan? Macam kita nak goyang bahu je. So setakat ni tak ada intro lagi lah. Kan kadang-kadang kita tengok podcast dekat Indonesia suka. Aku nak buat intro. Kuatkan lagu tadi. Ada habis dah. Okay. Selamat kembali ke Borak Sini Habis Sini bersama Budi. Semua yang you nak tahu ada di sini. Kekal bersama kami di Spotify dan YouTube. #Borak Sini Habis Sini. Good idea kan. Allah, tercabut terus. Tercabut. Sinilah. Astaghfirullahalazim. Beria-ria saya nak buat intro tercabut. Tapi betul lah. Apa dia? Baru teringat kan, tak semestinya kita nak hire seorang komposer untuk buat lagu. Tak perlu. Intro. Kita buat macam tu je kan. Keanu Azman kan ada sebagai komposer, lirisi semualah. Tapi bila dengar macam kadang-kadang kata sesuai juga. Kadang-kadang macam lari tempo. Lari tempo. Hai Budi. Okay, hai Keanu. Kita dah berada dekat bahagian kedua, sharing is caring. Sharing is caring, betul. Yelah, banyak yang pelajar-pelajar ataupun remaja kat luar sana mengidamkan career sebagai seorang pengacara seperti Keanu. Dan tentunya atas niat masing-masing lah. Ada setengah orang nak glamour, ada setengah orang nak nama, ada setengah orang nak duit. Betul. Sudah tentu kan. Jadinya Keanu, ada setengah nak ditemu ramah oleh Budi. Okay, kita nak pelajar-pelajar ataupun yang tak kira siapa lah, bercita-cita nak jadi pengacara, MC, penyampai radio semua. Bagaimana nak membentuk diri kita sebagai seorang selebriti dan juga pengacara, penyampai berita ke apa ke. Bagaimana kita nak membentuk diri kita daripada zaman remaja lagi. Okay. Zaman remaja maksudnya kadang-kadang cita-cita kita kan, orang tanya apa cita-cita awak. Kadang-kadang dia kata cikgu. Tiba-tiba tahun depan lain pula. Tukar pula Keanu Keanu jadi bomba, penyampai radio. Aku pun boleh buat jadi macam okay. Macam tu dia tengok pada orang. So macam mana membentuk dari umur yang muda? Daripada yang muda. Saya rasa yang pertama kita kena ada minat lah. Kalau tak minat nak jadi pengacara susah. Sebab apa-apa dalam industri seni ni memerlukan roh. Kalau tak ada roh habis. Kalau tak ada seni tu habis. Kalau setakat ambil mic dan bercakap saja, takkan sampai pada orang. Tak kisahlah you penting, handsome ke. Passion sangat penting. Dan saya rasa passion adalah antara perkataan yang paling powerful. Sebab passion ni susah nak dapat sebenarnya. Tapi boleh dicari. Boleh dicari sebenarnya. Dan kita kena cari dari usia yang muda. Jadi kalau dah ada minat untuk jadi pengacara, pada saya langkah yang pertama adalah cuba untuk mengacara di hadapan orang yang kita kenal dahulu. Sebelum public speaking kita public speaking. Tak kisahlah depan keluarga ke. Sebab kadang-kadang ada je orang yang macam Ryan Seacrest yang saya minat tu kan. Daripada dia kecil, dia kata dia suka ambil radio lama ni dekat depan mak ayah dia. Dia akan macam Kiss 106.5 is Ryan Seacrest. Sebab dia berangan. Dan berangan itu tidak salah. Kalau itu passion kita, memang kita patut berangan-rangan. Kita cakap aku nak jadi begitu, aku nak jadi begini. Tak ada masalah. Jadi mulakan dengan mengacara di depan orang kita kenal dan orang kita selesa dulu. Lepas kita dah semakin selesa depan dia orang, kita naikkan mungkin dekat sekolah. Saya nak mengacarakan hari guru ke atau hari kanak-kanak ke apa ke, walaupun rasa macam benda tu benda kecil je pun, depan kawan-kawan, depan budak sekolah dan depan cikgu je pun, tapi itu boleh meningkatkan keyakinan kita.
Kita buat tu, barulah kita akan lebih yakin untuk buat job luar dan sebagainya. Barulah kita boleh masuk ke TV ataupun jadi pengacara di Instagram dan sebagainya lah. Dan sekarang pun dalam era digital ni pun, kita boleh mulakan kat YouTube sebenarnya. Buat je Instagram live ke, buatlah vlog ke, buatlah YouTube video ke apa ke, itu pun boleh mengajar kita untuk selesa depan kamera. Sebab kamera tu walaupun kita pegang, tapi tetap nak cakap depan orang dan cakap depan kamera tu beza kan. Kita mungkin rasa macam alah apa susah sangat, on je kamera tu, borak je lah. Tapi setengah orang bila dia nampak tengah rakam tu, dia terus macam takutnya aku. Tapi kalau takut tapi tetap minat, kita buat je. Asalkan kita akan selesakan diri kita dan menjadi pengacara yang insya-Allah orang kata macam tak nampak awkward lah depan kamera. Macam tu. Keanu, untuk penonton-penonton kita yang nak jadi pengacara macam Keanu ni, kat mana nak belajar? Macam-macam cara sekarang. Macam saya pun tak cara pergi ke college, universiti. Oh macam tu, masuk Budi masuk ambil kursus. Course-nya saya rasa masscom lah kot. Masscom. Ataupun broadcasting ke, ataupun macam saya ambil komunikasi korporat kan. Apa-apa dalam communication adalah cukup lah untuk kita nak belajar. Tapi sebenarnya nak jadi pengacara ni, kita kena dapatkan pengalaman kat luar. Sebab saya belajar sepanjang 3 tahun dekat college masa tu pun, nak kata dia mendidik saya jadi pengacara yang baik, tak juga. Itu more of skill. Itu more of macam mana kita nak belakang tabir, macam mana nak tulis skrip, macam mana kita nak buat short film contoh, cara berkomunikasi. Tapi untuk kita mengasah bakat kita sebagai pengacara, itu kita kena ada effort sendiri. Macam Budi yang dah kertu ni kan, Allah. Belajar melalui YouTube ya. YouTube kan, YouTube banyak cara nak guna kamera, macam mana cara untuk bercakap depan kamera, semua ada dekat YouTube. Cara nak set up ini semua kan, semua ada. Betul, saya setuju. Jadi nak jadi pengacara pun boleh belajar kat YouTube sebenarnya. Tak payahlah pergi college, universiti. Kalau nak pergi, kalau tak nak pun tak apa, boleh juga kat YouTube. Betul, saya pun cara saya belajar yang utama adalah belajar kat YouTube. Kan saya kata tadi, saya search Awal Asyari mengacarakan mentor ke, ataupun One in a Million. Saya tengok cara Ali Sata buat AJL, saya tengok cara Ryan Seacrest. Itu adalah sekolah utama saya sebagai pengacara. Dan it's free. Keanu bukan nak meniru mereka Tidak. Saya nak tengok gaya diorang. Apa yang dibenarkan atas pentas, apa yang tidak dibenarkan. Sebab ikutkan, kalau kita orang cakap ikut suka hati kita, dah mencarut lah, itulah mengutuk lah, apalah. Contoh sekarang ni, apa yang sensitif. Okay, 3 benda yang tak boleh sentuh dekat TV adalah politik, bangsa dan agama. 3 benda ni memang tak boleh sentuh dekat TV. Memang tak boleh langsung kita nak berdebat tentang benda macam ni di TV. Sensitif ya. Dan juga benda-benda lucah Benda-benda lucah tak boleh. Mencarut semua tak boleh. Memang habis kena buang dari kerja kalau kita cakap macam tu. Jadi saya lagi banyak saya tengok video-video diorang mengacara, saya tahu okay, kalau diorang nak contoh sindir siapa-siapa ke, diorang akan buat cara macam tu. Macam tu. So itu cara cara diorang membantu saya memahami skop yang saya boleh mengacara. Macam Keanu sendiri, pernah tak macam tersasul ke, macam keluar benda-benda yang tak sepatutnya kita bercakap radio? Oh, mencarut tak, tapi benda yang memalukan ke apa ke? Terbersin biasa lah Okay, ada satu benda. Oh ya Allah, bersin. Pernah apa lagi? Okay, pernah sekali ni kontes. Ada kontes dekat konti ni. Dekat konti. Ini minggu pertama saya start ada kontes. Okay. Siapa yang boleh jawab soalan dengan betul dapat RM100 cash. Okay. Jadi dia soalan ni dia macam ni, kita main lagu macam sikit, contoh 2 saat. Betul, teka lagu ini. Jadi orang call lah. Okay. Dia tak sempat lagi bagi jawapan dia. Saya terplay lagu tu full. Saya macam, ya Allah, aku tekan salah butang, tak tahu mana nak stop. Budi, astagfirullah, tak boleh nak stop. Saya dah macam, aku kena buang kerja. Dia manual tidak korang macam dah rakam terus? Dia rakam macam beberapa minit sebelum. Tapi tetap macam like, ya Allah. Tapi cuba teka apa jadi. Pemanggil itu tetap dapat jawapan yang salah. Aku dah main full song pada nasib baik Allah. Jadi tak adalah bagi RM100 free kepada dia. Ya Allah, Alhamdulillah. Aku ingat mampus gaji aku RM100 kena potong bulan ni. Tapi itu mungkin yang paling teruk kot. Tapi dekat TV saya pernah sasul benda yang sangat teruk. Dekat TV live TV7. Saya cakap apa? Saya tersasul nama TMJ.
Okay, nama dia Tengku Ismail Tengku Ibrahim rasanya. Saya terbalikkan Tengku Ibrahim Tengku Ismail. Tapi you perbetulkan lah. Tak juga. Sebab I tak sedar benda salah. Sampai cameraman macam ni. Penerbit tak cakap Tak, diorang pun tak perasan. Diorang pun tak perasan. Lepas tu dia dah keluar, ada kena ni ke? Nasib baik tak kena apa-apa. Ingatkan kerabat Johor datang kat aku bagi sebatan 10 kali mungkin. Sebab macam ni, saya tengok contoh Tengku Ibrahim Tengku Ismail dah cakap, dia bukan cameraman macam ni. Aku dah macam Aku mati Aku silap. Tapi aku macam Tak apalah aku ignore je lah. Tak ada siapa. Nasib baik. Tapi itu macam, itu adalah satu pengajaran juga. Kalau tak pasti, tak payah cakap. Orang dah cakap dah, sebut TMJ je. Aku macam ni, tak apa, aku hafal. Confident aku hafal. Confident tak boleh juga. Tak boleh juga, kan salah juga. Dah cakap sebut TMJ yang paling selamat. Tapi itulah, alhamdulillah aku masih lagi berkarya di industri ni. Okay, Keanu, mungkin nak kongsikan pengalaman bila dah bekerja sampai lewat malam kan? Ya. Tamat pukul 12.30. Program apa Apa dia? Aku tak dengar radio. Dia tak dengar stesen aku, guys. Aku menangis. 8 sampai 12. 8 Hits FM, dia Hits Tonight namanya. Tonight. So pasang lagu je. Pasang lagu, borak-borak pasal artis, pasal benda yang baru, benda trending. Kontes apa semua. Ya, betul. Games. Okay, mungkin nak share benda-benda pelik yang berlaku. Ialah sampai pukul 12 kan. Di Konti. Mungkin nak share lah something yang pernah tak jumpa benda-benda pelik. Nak tahu tak Budi? Allahuakbar. Takutnya. Tiba-tiba siapakah itu? Siapakah itu di rumah Budi? Percaya ke tidak Budi? Gitu. Ni exorcist ke ni? Saya tak pernah diganggu langsung. Padahal saya pernah stay sampai pukul 3-4 pagi. Sebab nak record show raya. Contoh kena cuti raya ke apa, kena pre-record kan. Semua dah cabut lari pukul 11. Satu tingkat tu kosong. Aku macam ni, aku seorang kat sini ke? Takutnya. Tapi tak ada apa-apa. Ada apa-apa, nasib baiklah. Jeng. Mungkin belum. You percaya tak benda-benda mistik? I percaya diorang memang wujud. Cuma tak tahu kenapa saya belum diganggu. Atau mungkin itu, ataupun you berani, ataupun you jenis yang mungkin tahu tak makan saman lah. Yang tak makan saman mungkin saya makan saman finas saja ya. Dia macam ni tahu. Dia macam, kalau kita terlampau fikir macam kat mana ni, dia akan ganggu. Mungkin lah. Jangan terlalu fikir. Saya tak fikir sangat. Pada saya, kita orang dalam dunia ni, kita ni berkongsi dunia ini tau. Ada makhluk gaib apa semua. Diorang memang di sekeliling kita. Even family saya pun percaya benda tu. Cuma saya tak nak ganggu diorang. Semoga diorang tak ganggu saya juga. Jadi saya tak pernah lagi diganggu. Alhamdulillah. Jangan malam ni sudah. Aku dia macam ni. Engkau fikir aku akan ganggu kau, malam ni aku datang. Keanu, macam Budi cakap di bahagian pertama tadi, Keanu begitu mengidam untuk menjadi pengacara melodi. Setiap kali jumpa dia, itulah yang dia cakap. Nak sangat jadi pengacara melodi. Tak tahu malunya aku. Memang sampai ke setiap kali Budi teringatkan Keanu ni teringat dengan program melodi. Dia nak sangat. So apa yang ada dekat melodi ni? Macam satu kejayaan bagi you. Satu kejayaan besar lah. Macam terima anugerah kalau dapat melodi, jadi masuk jadi pengacara melodi ni. Sebenarnya dia start dengan Farah Fauzana dan Awal Asyari mengacarakan melodi. Saya ingat lagi, saya tengok masa tu diorang tengah host melodi di Jom Heboh masa tu. Saya suka rancangan ni sebab dia santai, tapi pengacara macam nak kata, dia santai dan pengacara tu dapat bagi input dia sendiri. Dia bukan sekadar macam kalau berita macam kita baca headline dia, macam surah maut, betul terus VT dia keluarkan. Melodi ni kita boleh kupas sendiri. Contoh macam Budi berskandal. Astaghfirullahaladzim, Budi apa ni? Hari tu baru je aku nampak Budi dekat event hari tu dengan isteri. Kan tahu-tahu ada skandal pula. Astaghfirullahaladzim. Tapi adakah ini fitnah ataupun benda betul? Jangan buat andaian lagi. Kita saksikan. Roll VT. Contoh, saya suka benda macam tu sebab saya ni suka baca pasal celebrity gossip. Tapi saya tak suka cara kita melodi ni bukan rancangan yang patut mengaibkan pun. Dia patut dapat ulasan dan penjelasan. Saya suka benda tu. Dan saya suka cara Zizan, cara Awal, cara Farah Fauzana. Diorang sangat selesa. Sekarang Nabila Huda pun saya suka juga. Cara diorang selesa dalam studio. Dan sekarang mungkin lain sikit daripada zaman dulu lah. Zaman dulu macam zaman awal semua kan, diorang banyak buat gimmick-gimmick kat studio. Masa awal nak kahwin pun, dia dengan siapa entah masa pengacara tau. Lepas tu macam dia nak sebut
artis tu nak kahwin lah. Dia kata dengar cerita dia nak kahwin 11 Oktober contoh Betul dia kata bukan 11 Oktober lah. Itu tarikh kahwin aku. Aku ingat lagi tu Budi. Sebab aku rasa show tu bagi impact sangat besar pada aku. So aku saya teringin sangat nak mengacara rancangan tu, nak jalan kat studio dengan kamera pusing-pusing semua tu, dan memberi ulasan jujur saya tentang artis-artis ini tanpa mengaibkan. Saya tak jadi makcik bawang. Saya tak nak jadi macam apa cerita ni, dia main kayu tiga ke apa, main kayu tiga, jomlah kita dengar penjelasan. Saya tak suka. Saya suka kita ulas dengan cara yang intellectual, tapi dengan cara menghiburkan juga. Dia kena dua-dua. Farah Fauzana memang pada saya terbaik lah masa dia buat tu. Tak ada langsung nampak macam makcik bawang yang macam nak mengutuk, menjatuhkan artis lain. Tidak. Sebab kita sebenarnya kena sokong sesama artis. Dan ini adalah cara untuk kita buat benda itu. Pada masa yang sama kita bagi diorang berita terkini tentang diorang. Jadi kejap lagi kita bagi demo macam mana gaya Kianu Azman ni mengacara melodi. Okey, boleh tengok. Okey, tadi nak tanya sebelum kita buat demo satu untuk kita bagi suasana ataupun kita bagi satu description lah. Okey. Untuk Kianu cuba macam mana dia nak cungkil bakat dia sebagai seorang pengacara melodi. Sebelum tu kita nak tanya pasal Nabila Huda. So dia merupakan pengacara barulah sekarang ini mengacara melodi. Betul. So, nampak dia punya kesungguhan dia untuk mencipta satu watak di setiap episod dia. So nampak macam dia punya kesungguhan lah untuk membuktikan beliau merupakan seorang pengacara yang cukup berkaliber, yang lain daripada yang sebelum ini kan. Jadinya apa pendapat Kianu dengan Nabila Huda mengacarakan melodi ni? Saya rasa Nabila Huda membuat benda yang sangat berani. Sebab nak mengacarakan melodi seorang tu tidak mudah. Lagi-lagi ada cerita pasal inilah, isu pasal ini, kes pasal ini kan. Kalau kita ada dua orang, kita boleh banter tau, kita boleh bincang. Kan kau rasa macam mana? Dia ni dah lah seorang-seorang kat studio, tapi dia pandai bila dia keluarkan watak tu. Jadi ada benda yang fun sikit untuk diri dia sendiri dan juga penonton. Jadi orang tengok tak jemu. Sebab tak adalah macam minggu ni kita Allah, baik aku tengok berita, baik aku baca je artikel online. Tapi ini macam mana kita nak pastikan orang bukan sekadar baca headline, tapi dia nak tengok melodi juga untuk tahu dengan lebih lanjut dengan cara yang menghiburkan. Nabila Huda does it very well. Saya rasa dia kreatif. Dia tak segan, tak malu untuk keluarkan sisi dramatik dia. So anugerah drama sangat pun dia buat dengan Ain Idrus masa tu kan. Saya suka sangat gandingan dia orang kan. Joke-joke dia semua, dan joke-joke dia tidak melampaui batas. Itu susah juga sebenarnya. Kadang-kadang bila kita terlampau dramatik ni, terkeluar benda yang terlampau pedas. Tapi saya rasa setakat ini belum ada lagi kes Nabila Huda terlepas cakap benda yang terlampau teruk ke apa ke. Dulu pengacara melodi pernah kita tengok kadang orang mesti kutuk, tersasul benda yang agak sensitif. Kadang-kadang bukannya kita maksudkan itu pun, tapi netizen biasalah kan. Tapi Nabila Huda saya rasa dia bagus. Dia cara dia mengacara selamat, tapi menghiburkan. So Abil, I love you. Please, aku nak host dengan kau. Mungkin akan lagi best kalau kita berdua. Mungkin ya. Okay, kita nak bagi satu gambaran di mana Kianu akan buat dengan cara beliau tersendiri. Okay, dia bukan gosip apa, cuma berita yang mengatakan Uyana Arsyad dah kahwin dengan Raja Syairan. Dan dia terpaksa batalkan dia punya majlis resepsi ke apa, macam itulah. Sebab kan musim hujan kan. So then apa yang you boleh create dengan I punya informasi tu. Ni untuk melodi kan? Melodi kan. Saya fikir je. Kita kembali selepas ini dalam melodi. Sat. Uyana Arsyad dengan Raja Syairan, dia punya majlis dia kena tunda. Kena ni lah. Cancel ke? Ini just contoh je lah kan. Contoh, cik macam berita betul tak? Betul. Itu info yang sedikit, tapi macam mana you nak create menjadi lebih menarik? Boleh start melodi ni. Melodi Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita tag Sakura. Velvet Sakura Intan Dubai Zura. Sorry, kena minum kopi kejap ni sebab berita ni hangat sikit. Hangat.
Boleh on aircon tak? Oh dah on dah. Aduh, ingatkan tak on lagi. Bukan apa. Antara pelakon pengacara favourite saya Uyana Arsyad. Siapa tak kenal kan? Dah kahwin dengan penyanyi terkenal Raja Syahiran. Baru nak buat majlis besar-besar dengan cerita 5,000 orang nak pi. Aku tak termasuk dalam tu Boleh tak tambah seorang lagi. Tapi jadi MC pun tak apa. Ya, saya duduk bersila pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi dengan cerita terpaksa batalkan majlis diorang sebab terkena banjir. Hall tu semua banjir, air naik sampai ke paras ni dekat ke dinding tau. Ya Allah, kesian kan. Tapi kita kena ingat mangsa banjir semua memang terkena teruk dengan banjir yang baru melanda KL. Jadi kita nak tahulah ulasan lebih lanjut sikit daripada Uyana Arsyad dan Raja Syahiran tengah menangis ke ataupun ini semua daripada hujan yang masuk ke air mata diorang. Mana satu? Jom kita saksikan. Ini tak ada skrip guys. Sorry, tak ada skrip. Sukses. Kita patut buat sama-sama lah Budi. Daripada Tata Velvet Sakura pilih you. Kita nak Budi. No. Aku bukan power ni. Aduh, OG pun Kak OG pun dulu saya suka juga cara dia buat. Itu best. In fact Azwan Ali buat best juga dulu. Okay, kalau melodi setiap kali dia punya tagline dia, okay, setiap orang ada tagline dia sendiri. Bukan sama yang kita berdiri di kaki di atas kaki sendiri yang tu yang mujung sekali. Oh, okay. Tagline pengacara macam. Oh, faham. Abil dia buat macam dia kata apa? Roll it. Yang si Jana Jana dulu buat ni kan? Kak Oji apa Kak Oji? My god. Dulu Jana buat apa Jana buat ni. Jana buat dulu dia selalu buat setiap minggu. Tak ingat sebut. Ni Ching. Betul ke? Roll. Ching. Awal tak macam tak ada je. Awal dia macam relax dengan kita. Apa? Kak Oji. Jom. Tak sumpah tak ingat. Apa dia? Ada dia. Ada. Oh, setiap musim ada macam tu Tak, setiap orang pengacara mesti ada dia macam sebelum BT kan. Macam tu lah. Okay, jap. So nak saya buat satu ke? Okay, ni contoh. Contoh kalau Intan Baizura suruh buat. Okay. Dah. Okay dah. Serius lah Budi nak keluar daripada industri ni. Astaghfirullahaladzim. Jangan tinggalkan kami Budi. Jangan. Shush je lah. Allah, tahulah. Nanti Kak Intan saya fikir nanti yang lebih bagus. Okay, insyaAllah. Okay. Apa cerita Budi? Jangan tinggalkan kami Budi. Tapi kita nak dengar penjelasan daripada Budi sendiri. Lebih kurang lah. Zoom in Zoom in with sound. Alright, Keanu, kita berat lagi lah. Ada masa lagi. Dalam banyak-banyak acara yang you kendalikan sebagai host kan, acara mana yang paling grand sekali? Paling grand yang you rasa macam bestnya. And then yalah, mungkin Agong ke datang masa tu, ada satu. Masa tu Tun M Perdana Menteri kita, saya mengacarakan rancangan e-sports. Dia mana? Di Bukit Jalil rasanya. So saya kena mengacarakan satu booth ni lah, untuk kita nak promote e-sports kat Malaysia tau. Lepas tu Tun M datang duduk, dia duduk, dia nak main game dengan Syed Saddiq. Dengan YB Syed Saddiq secara spontan tu. Secara spontan saya diberitahu Tun M tengah jalan. Kita tiba dia singgah. Saya pun duduk. Kita tak nak. Betul Syed Saddiq yang duduk sekali. Ada lagi saya pernah mengacara event untuk ni event untuk apa ni, Kementerian Pelancongan. So adalah YB Nancy Shukri datang masa tu untuk kita launch satu Cuti-Cuti Malaysia punya campaign lah. Itu antara yang terbesar lah, yang ada memang nama-nama besar dekat depan macam tu kan. Selain daripada tu, saya rasa yang menteri-menteri punya macam tu lah kot. E-sports, Motak punya, Syed Saddiq. Ni saya pernah mengajar depan Khairi Jamaluddin, depan YBKJ untuk event patron rasanya. Masa tu antaranya yang tu lah kot, yang ada orang besar-besar ni. Kena kita imbas balik semasa PKP COVID-19 memberi kesan kepada semualah warga seni kan. Termasuklah Keanu sendiri. Kalau kita nampak you dekat IG, you selalu buat program you sendiri. IG Live. IG Live tu kan, ada nama dia kan, apa nama dia? Keanu Azman Show. Tu. So mungkin you macam tak ada job apa kan, masa pun banyak. So sepanjang mengendalikan show tu, mungkin boleh ceritakan sedikit lah pengalaman you. Sebab I tengok ramai juga you jemput masa tu kan. Jemput dan
macam mana you approach tetamu tu? Okay, saya menggunakan kontak saya sebagai penyampai radio dan pengacara untuk buat show tu sebenarnya. Sebab pada saya kan, bila kita dalam PKP ni, kadang-kadang tak tahu nak buat apa kan. So, saya buatlah show. Sebab saya nak, nombor satu, saya memang suka buat talk show. Dan yang kedua, saya nak mengasah saya punya bakat sebagai pengacara. Lagi banyak kita buat, lagi banyak kita belajar kan. Macam Budi pun, setiap kali buat ni mesti belajar benda baru kan. Jadi saya buat setiap minggu. Pernah sampai 2 kali seminggu. Satu Ahad live. Pernah. I macam tengok setiap hari pun ada. Pernah macam tu. I scroll. Astaghfirullahalazim, penat. Wow, rajinnya buat IG live. Masa tu memang I tak boleh, babe. I tak boleh buat IG live. Tak ada benda nak buat masa tu. Bosan. I tak pasti sebab apa. Sebab mungkin I jenis yang macam kena kamera belakang. Perfectionist. Macam perfectionist. I nak 4K. I nak macam video 4K upload dekat YouTube kan. Kadang-kadang ada juga PR yang approach I, Budi nak tak I jemput Westlife hari tu. Westlife diorang suruh I interview Westlife. Tapi I macam tolak. Kenapa you tolak? Astaghfirullahaladzim. Westlife kot. So mesti PR Sony ke Warner masa tu approach I. Macam sebab I tak boleh lah. I nak communicate dengan orang yang tak ada depan kita kan. Macam susah babe. Tapi macam tengok you setiap kali buat show tu kira mempower gila. Ayo, amin. I rasa macam nak jadi, nak ambil apa yang you boleh you apa yang Budi rasa okey masa saya host tu. You kendalikan dengan baik. Sangat-sangat baik. Dan macam mana you mengendalikan program tu dengan misal katalah tetamu tu lambat masuk. Tapi you ambil benda lain untuk jadikan satu bahan untuk penonton. You tak ada diam apa semua. Itu tak apa yang membantu saya dengan tu. Events. Bila kita mengendalikan majlis, benda tu kan live. Contoh PA system tiba-tiba rosak ke, ataupun menteri jemputan tu datang lambat ke apa ke, takkan kita nak diam diri je kan. Jadi benda tu mengajar saya yang apa-apa sekali berlaku, kita kena cakap. Even masa saya buat live kat NTV 7 pun, kadang-kadang gas sampai lambat. Kita dah pergi kat sofa tu kat Intan masa tu kan, gas tak sampai lagi. Segmen ni korang borak je. Segmen ni 10 minit Budi, nak borak pasal apa? Kita kena gali lah apa-apa berita terkini ke apa, kena gali juga. Jadi benda tu dah membantu saya nombor satu untuk ingat benda dengan cepat. Contoh ingat nama orang ke apa, sebab tak boleh pegang cue card. Saya ingat soalan-soalan. Dan juga macam mana kita nak menggoreng sambil menunggu seseorang. So bila IG live pun, takkan saya nak macam nanti bila guest datang baru saya sambung balik nanti orang semua cabut lari. Saya kena make sure diorang semua stay dekat situ. Macam mana you create pula soalan? Create soalan tu, nombor satu saya akan study dulu diorang. No, actually before studying pasal diorang, saya akan buat soalan-soalan yang saya memang nak tanya diorang. Contohnya saya nak tanya Budi kan. Saya macam, sebelum saya buat research pasal apa yang Budi tengah buat sekarang, apa yang I nak tahu pada Budi sebenarnya? Contoh macam, susah tak nak jadi seorang journalist atau reporter yang tanya-tanya soalan-soalan ni? Like, pernah tak orang maki? Contoh ini tanpa buat research lagi. Ini soalan yang apa yang I secara ikhlas nak tahu. Itu pertama. Yang kedua, baru kita gali pasal diorang. Ini cara saya lah. Mungkin cara host lain-lain. Saya gali pasal Budi pula. Budi pernah pergi Mexico. Begini. Kita nak cakap pasal apa. Dan kita main game ke apa pun berdasarkan hidup diorang terkini juga. Ataupun drama yang diorang buat. Macam contohnya Ratu Tenpin tak, yang drama pasal bowling tu. So yang tu ada Alicia Sanda, ada Syadatul Afifah, ada Fifi Azmi. So Ratu Tenpin. Saya cakap, kita nak buat game apa So kita buat Ratu Peribahasa. Saya balik diorang peribahasa, diorang kena teka apa maksud itu. Macam tu. So saya cuba nak relatekan dengan promo filem diorang ke, promo drama ke, promo lagu ke, asalkan ada kaitan. Dan kaitan dengan diorang juga. Jadi tak adalah macam tiba-tiba asal aku main dengan si Budi ni spelling bee pula, tiba-tiba nak suruh aku mengeja. Apa kena dengan perkembangan hidup aku. Itu membantu saya dengan soalan saya lah. Dan Budi perhatikan setiap tetamu yang dijemput tu adalah relevan dengan pada masa tu. Contohnya kalau masa tu drama mana yang tengah trending, you suka akan jemput. Betul. Dan bukan seorang dua. Ramai. Sekarang ada 3 sekali dengan pengarah sekali. Betul. Betul. You know why, Budi? Dia orang approach ataupun you saya sendiri? Approach. Pernah sekali je orang approach saya. Cuba teka siapa? Mira Filzah tau. Mira Filzah suruh. Manager dia contact saya, kata Kenu, boleh tak interview? boleh tak interview? Macam of course boleh. Gila ke apa aku nak tolak Mira Filzah nak masuk show aku? Bukannya aku yang nak kena cari Mira. Mira diorang cari aku. Aku memang terharu sangat. Tapi
sebab saya ambil pengarah sekali. Sebab kat Malaysia ni jarang tau. Kat Malaysia biasanya orang buat interview kan pelakon je. Pengarah pun diorang patut ada juga platform untuk diorang menceritakan kisah diorang. Dan bukannya soalan-soalan saya bukannya soalan serius pun yang macam apa pendapat. Tak pun, dia santai. Tapi dalam santai tu kena ada isi. Dia tak boleh borak kosong, borak bodoh-bodoh. Saya nak orang gelak-gelak tapi at the same time diorang belajar sesuatu daripada interview saya. You know, and saya nampak benda tu dekat negara lain macam Indonesia contoh. Diorang selalu invite producer sekali, invite director sekali dengan pelakon, tapi borak santai dan best. Jadi orang pun macam boleh tahu dari pandangan pengarah ni pelakon mana yang paling gini contoh. Best tau. Daripada hanya tanya daripada pelakon, baik kita panggil juga orang di belakang tabir macam ni. Dia tahu apa yang benda-benda yang penonton tak tengok kan. Setuju, betul. Kongsian tu penting. Okay, kata-kata akhir, kita dah menamatkan bahagian kedua. Sebenarnya banyak lagi benda, soalan-soalan yang nak ditanyakan kepada Keanu. Mungkin next time kita jemput lagi lah, sebab kongsian ni sangat-sangat berguna kepada anda, khususnya yang meminati bidang pengacaraan, wartawan, jurnalis, penyampai radio, apa lagi yang menggunakan suara lah, penyampai berita apa semua. Keanu pernah jadi penyampai berita? Tidak pernah dan tidak bisa. Tidak bisa jadi penyampai berita. Nanti songsangnya cerita tu. Nanti orang kata ajaran sesat. Ini berita palsu ke betul-betul ni? Tapi di radio ada lah kan? Tapi itu celebrity news. Dia bukan dia macam berita macam trafik ke apa ke. Macam J. Siapa? J dekat Hot. J? Dekat siapa I selalu dengar dia baca berita dekat radio. J? Alah, Jamalina. Yes. Dia dekat, dia buat radio atau Hot FM. Dengan Bulletin FM something ada like lagi lah. Ada lama. Dia kan Bulletin utama pun dia buat kan. Tapi suara dia ni sedapnya kan? Ya Allah. Sebab aku tak fokus berita tu apa. Aku fokus suara dia je. Macam sedapnya suara dia. Berita apa tak tahu. Okay, kata-kata akhir daripada Keanu untuk penonton-penonton kita, khususnya kepada yang nak jadi pengacara apa semua tu kan. Baik, saya cuma nak cakap, kalau anda memang meminati bidang pengacaraan, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk bermula. Itu adalah step pertama yang paling penting. Selagi you tak mula, selagi tu you tak akan mengenali diri you tak akan tahu apa kelemahan you, apa kekuatan you. Jadi mula secepat mungkin. Dan bukan rancang minggu depan aku nak start hari ni. Kalau anda ada kamera kat depan anda, ada phone depan anda, buat rakaman. Tak payah post pun lagi pun tak apa. Buat dulu, save dalam phone anda. Satu step itu boleh mengubah segala-galanya. Itu adalah titik permulaan anda. Dan juga passion tu, kalau anda ada passion, gunakan dengan sebaik mungkin. Setengah orang ada passion tapi dia tak nak bekerja keras, susah. Setengah orang pula kerja keras tapi passion tu tiada. Jadi kena ada balance passion dan juga hard work. Itu dua-dua tu kena matchkan dan buatlah dengan seikhlas-ikhlasnya. Iaitu yang saya suka bersama dia orang. Apa-apa you buat sekalipun, you kena ikhlas. Kalau tak ikhlas, you tipu pada diri you tipu pada orang lain dan itu tak berkat. Jadi you kena buat segala benda dengan seikhlas-ikhlasnya dan dengan sepenuh hati. Alright, itu dia banyak sekali perkongsian yang kita dah dapat daripada Keanu. Semoga kita semua dapat satu pembelajaran lah hari ni lah di podcast Borak Sini Habis Sini. So dia punya, kita tak tanya soalan-soalan yang panas sangat lah. Itu melodi ya? Itu melodi je. Sebab Keanu ni dia tak suka publicity murahan, tapi dia nak cuba. Nanti kita cubalah kita create satu publicity murahan ni. Silakan saksikan Keanu Azman berskandal dengan siapa minggu depan keluar di website ke blog ke mana, semua platform. Tapi publicity murahan ni penting sebenarnya. Ya ke? Untuk menjadikan kita popular. Ya. Kena cuba satu benda. Okey, aku pergi kelab malam ini. Tolong pergi kelab malam, aku beritahu kat mana, ambil gambar, sebarkan. Terima kasih. Okay Keanu, thank you so much. Thank you Budi. Nanti kita jemput lagi. Ya Allah, best sangat hari ni. Alhamdulillah, love it. Semoga kita semua orang kata jaga diri lah dengan apa yang melanda negara kita sekarang ini kan, banjir, macam-macam dugaan. Semoga 2022 lagi elok pada 2021 dan 2020. Okay, azam tahun depan. Ada azam tak? Tahun depan saya rasa, to be honest Budi, saya rasa tahun depan saya memang nak meletup. Saya nak meletup. Meletup tu macam mana tu? Meletup jadi popular. Popular. Sebab I yang create
publicity murah hantu. Tolong Budi, saya perlukan Tapi itu. ini kontroversi yang betul-betul Takutnya Kang orang tak nak ambil aku terus. Sebab saya rasa kalau kita baru nak masuk industri ni and terus rasa nak famous, salah. Tapi saya dah 4-5 tahun dah dalam industri. Jadi saya rasa mungkin dah tiba masanya untuk saya nak jadi lagi famous. Dan saya tak takut untuk mengaku benda tu dah sekarang. Sebab saya rasa saya bekerja keras, saya buat banyak show, tapi at the same time macam orang kenal tapi orang tak kenal sangat. Jadi saya tengah nak mencubalah apa dia. Kalau semoga ada rezeki, terdapat ada satu rancangan saya dapat meletupkan saya ke. Amin. I really hope so lah, you know. Semoga begitu tahun depan. Amin. Famouskan saya, jangan lupa follow saya dan sokong kerja saya. Follow di IG Keanu Azman. Betul. Alright. Thank you Budi. Alright, most welcome. Itu dia Keanu. Semoga waktu yang menentukan segalanya ya. InsyaAllah. Tahun depan kita tengok something yang terkini ataupun yang meletup katanya akan berlaku. Alright guys, bye bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye semua.